Selamat sejahtera semua, saya Dr. Mohad Rizal. Apabila bercakap tentang buah-buahan yang dijemari oleh rakyat Malaysia, terutamanya dalam kalangan golongan pesara, ramai orang akan terus terfikir tentang buah pisang kaki dengan rasanya yang manis, mudah dimakan, dan nampaknya baik untuk kesehatan. Tetapi adakah Anda pasti bahwa apa yang Anda makan setiap hari benar-benar membantu tubuh Anda? Atau mungkin ia sekara senyap-senyap mendatangkan mudarat tanpa Anda sedari? Hakikatnya, untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada buah pisang kaki bukan sahaja bergantung pada buah itu sendiri, tetapi juga bergantung pada makanan apa yang Anda makan bersamanya. Jika digabungkan dengan cara yang betul, ia boleh membantu memanjangkan jangka hayat tanpa perlu mengambil ubat, tetapi jika tersilap langkah, kesannya terhadap sistem penghadaman atau tekanan darah boleh menjadi serius di luar jangkaan. Terutamanya apabila melangkah ke usia 60 tahun ke atas, tubuh badan tidak lagi bertindak balas terhadap makanan seperti ketika masih muda. Sistem penghadaman dan keupayaan penyerapan nutrien telah berubah dengan ketara, menyebabkan kesan sampingan daripada cara pemakanan yang salah menjadi lebih jelas. Ramai orang hanya perlu makan pisang kaki bersama beberapa jenis makanan tertentu dan sudah mula merasa kembung perut dan pening kepala tanpa mengetahui puncanya. Sebaliknya, banyak kajian telah mendapati bahwa jika pisang kaki dimakan bersama beberapa jenis makanan yang sesuai, ia akan membantu menstabilkan tekanan darah, sistem penghadaman berfungsi dengan lebih baik, dan sistem imun menjadi lebih kuat tanpa memerlukan obat. Banyak klinik untuk warga emas di Jepun juga melaporkan hasil yang serupa. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda 3 jenis makanan yang membantu meningkatkan khasiat buah pisang kaki, mengubahnya menjadi penawar semula jadi, bersama dengan 2 resepi sihat yang boleh Anda sediakan dengan mudah di rumah. Dan yang paling penting, Anda akan mengetahui 3 kumpulan makanan yang sama sekali tidak boleh dimakan bersama buah pisang kaki, kerana boleh menyebabkan risiko usus tersumbat atau penurunan tekanan darah yang berbahaya. Adakah Anda pasti bahwa hari ini Anda telah makan pisang kaki dengan cara yang betul, atau hanya beranggapan ia baik, lalu memakannya setiap hari tanpa meneliti lebih lanjut? Kadang-kadang, hanya secebis makanan kecil setiap hari boleh mengubah seluruh kehidupan. Jangan abaikan video ini, tontonlah hingga akhir, dan Anda akan faham. Sebelum kita ke kandungan utama, jika Anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa type nombor 1 atau perkataan suka di ruangan komen di bawah. Itulah sumber galakan yang paling bermakna untuk pasukan kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran, dan kongsikan kepada orang yang Anda sayangi. Makanan pertama yang sangat menakjubkan apabila digabungkan dengan buah pisang kaki ialah yogurt. Ramai orang mungkin tidak menyangkanya, tetapi hakikatnya, gabungan pisang kaki dengan yogurt memberikan nilai yang sangat besar untuk kesehatan warga emas. Buah pisang kaki mengandungi banyak vitamin C dan serat yang apabila digabungkan dengan bakteria baik probiotik di dalam yogurt akan membantu menyeimbangkan usus dengan lebih baik berkali ganda. Apabila usus sihat, sistem imun juga berfungsi dengan lebih baik di samping membantu mengurangkan sembelit dan mengawal paras gula serta lemak dalam darah secara seimbang. Terutamanya bagi warga emas berusia 60 atau 70 tahun yang sering menghadapi masalah sembelit kronik, memulakan hari dengan sedikit pisang kaki dan yogurt boleh membantu proses membuang air besar menjadi lebih semula. Jadi tanpa perlu bergantung pada ubat julap, buah pisang kaki mempunyai rasa manis yang lembut, manakala yogurt mempunyai rasa sedikit masam. Apabila digabungkan, ia saling melengkapi rasa dengan cara yang mengejutkan. Warga emas yang sering hilang selera makan juga boleh memakannya dengan mudah tanpa rasa terpaksa. Satu lagi perkara menarik ialah yogurt biasanya merupakan item yang sedia ada di dalam peti sejuk, manakala pisang kaki pula adalah buah bermusim. Menggabungkan kedua-duanya adalah sangat mudah dan boleh diamalkan setiap hari tanpa rasa menyusahkan. Apa yang penting, yogurt mengandungi kalsium, manakala buah pisang kaki mengandungi magnesium. Kehadiran kedua-dua nutrien ini dalam nisbah yang sesuai akan membantu badan menyerap kalsium dengan lebih baik, memberikan manfaat dalam mencegah osteoporosis, terutamanya bagi wanita warga emas yang ketumpatan tulangnya sering menurun secara berterusan.
Walau bagaimanapun, satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah jangan makan yogurt yang terlalu sejuk dalam kuantiti yang banyak karena ia boleh menyebabkan kembung atau perut berasa sejuk. Sebaiknya, biarkan yogurt pada suhu bilik sebelum makan atau panaskan sedikit menggunakan ketuhar gelombang mikro untuk menjadi yogurt suam. Ini juga berkesan untuk mengurangkan kesan sampingan. Pilihlah yogurt tanpa gula untuk menikmati kemanisan semula jadi daripada buah pisang kaki bagi mengelakkan bebanan gula yang tidak perlu pada badan. Jadi bagaimana untuk bermula? Cara yang paling mudah ialah dengan memotong kecil buah pisang kaki dan menambahkannya ke dalam yogurt tanpa gula pada waktu pagi, menjadikannya mangkuk yogurt pisang kaki yang lazat, mudah dibuat, dan boleh diamalkan setiap hari. Jika ingin menambah nilai pemakanan, Anda boleh menaburkan sedikit serbuk kacang soya panggang atau bijan yang dikisar yang membantu menambah protein dan pelbagai mineral lain. Baru-baru ini terdapat laporan dari sebuah pusat jagaan warga emas di Kuala Lumpur yang menyatakan bahwa dengan menghidangkan menu ini kepada warga emas 1,2 kali seminggu, sistem penghadaman mereka telah bertambah baik dan selera makan mereka juga meningkat. Ini bukanlah satu resepi rahasia yang istimewa, tetapi intipatinya terletak pada amalan yang mudah dan berterusan dalam kehidupan seharian, di samping memilih secara aktif makanan yang mudah dihadam oleh badan dan menyuburkan kesehatan jangka panjang. Sebelum mengakhiri bahagian ini, saya ada satu soalan ringkas untuk Anda renungkan. Adakah sarapan Anda setiap hari mempunyai kekuatan seperti sejenis ubat? Jika tidak pasti, kubalah mulaan dengan buah pisang kaki dan yogurt. Karena kadang-kadang hanya semangkuk yogurt pada waktu pagi boleh membantu usus menjadi sehat, tekanan darah stabil, dan hati berasa gembira sepanjang hari. Makanan seterusnya yang sangat serasi dengan buah pisang kaki ialah kacang walnut. Anda mungkin pernah melihat kacang walnut di pasar raya atau kedai makanan kesehatan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dan mungkin belum tahu bahwa di dalam kacang-kacang kecil ini terkandung nilai pemakanan yang sangat sesuai untuk warga emas. Satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah kacang walnut merupakan sumber omega, berasaskan tumbuhan yang sangat baik, yang berperanan membantu mengurangkan keradangan, menyuburkan saluran darah, dan boleh membantu melambatkan proses kemerosotan ingatan. Banyak kajian di Malaysia dan di luar negara telah mendapati bahwa individu berusia 60 sanan dan 70 sana yang dibekalkan dengan lemak baik secara konsisten cenderung untuk mengawal tekanan darah dengan lebih baik dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular dalam jangka masa panjang. Menggabungkan buah pisang kaki dengan kacang walnut adalah seperti menyatukan kekuatan dua jenis nutrien, vitamin dari buah-buahan dan lemak baik dari kekacang. Apabila digabungkan dalam kuantiti yang sederhana, badan akan dipulihkan dari segi kardiovaskular, otak, dan sistem penghadaman secara serentak tanpa memerlukan obat atau suplemen makanan yang mahal. Dari segi rasa, kacang walnut mempunyai rasa sedikit pahit dan aroma kekacang. Apabila dimakan bersama buah pisang kaki yang manis lembut, rasanya menjadi harmoni di luar jangkaan. Warga emas yang sering hilang selera makan atau deria rasanya semakin lemah seringkali mendapati. Hidangan ini sangat menarik karena ia tidak muak, tidak terlalu manis, dan seronok untuk dikunyah. Apa yang menarik, kacang walnut boleh didapati dengan mudah di kedai-kedai makanan kesehatan, atau boleh juga memilih jenis yang dikeringkan yang juga sangat mudah. Buah pisang kaki juga merupakan buah yang menjadi ciri khas di kawasan tanah tinggi Malaysia seperti Cameron Highlands. Menggabungkan kedua-dua bahan ini bukanlah sesuatu yang sukar dan boleh dilakukan dengan mudah di rumah. Satu lagi manfaatnya ialah kacang walnut sangat kaya dengan kalsium, magnesium, dan serat. Apabila digabungkan dengan buah pisang kaki yang membantu memperbaiki sistem penghadaman, hidangan ini sangat sesuai untuk warga emas yang mempunyai masalah sembelit atau ingin mengurangkan pengumpulan lemak di dalam saluran darah. Jika Anda ingin kuba bermula dengan cara yang mudah, kuba potong dadu buah pisang kaki, campurkan dengan kacang walnut yang ditumbuk kasar, kemudian kaulkan dengan tauhu lembut atau taburkan ke atas salad sayuran untuk mendapatkan hidangan yang lazat dan berkhasiat tanpa rasa bosan.
Atau jika mahukan sesuatu yang lebih menarik, coba letakkan dalam mangkuk kecil dan tuangkan sedikit madu di atasnya, ia akan menjadi pencuci mulut sehat yang sangat berbaloi untuk dicoba. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahwa kacang walnut mempunyai kandungan lemak yang agak tinggi. Walaupun ia lemak baik, ia harus dimakan secara sederhana. Jumlah yang disyorkan adalah sekitar tubuh 1 biji sehari, dan tidak sepatutnya melebihi jumlah ini karena ia boleh menyebabkan lebihan tenaga tanpa disedari. Menariknya, dalam sejarah tempatan, terdapat juga catatan tentang masyarakat di kampung-kampung pedalaman yang sering menyimpan kekacang dan buah-buahan kering sebagai bekalan makanan semasa, musim tengkujuh untuk dijadikan sumber tenaga, sama seperti kacang walnut dan pisang kaki di Jepun pada zaman Edo yang disimpan sebagai makanan pemulihan badan semasa musim sejuk. Semua ini bukan sahaja soal pemakanan, tetapi juga kebijaksanaan yang telah diwarisi sejak dahulu lagi dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Sebelum mengakhiri bahagian ini, saya ingin menjemput Anda untuk bertanya pada diri sendiri. Dalam sarapan atau snack Anda, adakah sudah ada kacang walnut? Jika belum, mungkin sudah tiba masanya kita bermula dengan beberapa biji kacang kecil yang boleh mengubah masa depan saluran darah, jantung, dan otak Anda dengan cara yang menakjubkan. Gabungan terakhir yang ingin saya perkenalkan hari ini ialah buah pisang kaki dan teh hijau. Bunyinya seperti biasa, bukan? Tetapi jika Anda tahu kekuatan pasangan ini apabila ia berfungsi bersama, Anda mungkin akan melihat buah pisang kaki dan sekawan teh hijau itu dengan pandangan yang sama sekali baru. Karena ia bukan sekadar snack petang, tetapi satu bentuk pemulihan untuk fisikal dan mental secara menyeluruh dalam setiap suapan. Teh hijau telah lama menjadi minuman biasa dalam keluarga di Malaysia, terutamanya dalam kalangan warga emas yang sering minum teh untuk berehat. Tetapi apa yang mungkin ramai tidak tahu ialah daun teh hijau sangat kaya dengan antioksidan bernama katekin yang berperanan melambatkan proses penuaan sel, mengurangkan keradangan dalaman badan, dan mencegah penyakit berkaitan saluran darah otak atau kemerosotan ingatan. Tambahan pula, terdapat kajian yang menunjukkan bahwa katekin boleh membantu meningkatkan fungsi sistem saraf dan mengurangkan pengumpulan plak di dalam otak yang merupakan punca penyakit Alzheimer pada warga emas. Pada masa yang sama, buah pisang kaki juga membekalkan vitamin C dan beta-karotena pada tahap yang tinggi yang membantu menguatkan sistem imun dan mengurangkan keradangan. Apabila kedua-duanya digabungkan, yaitu dengan meminum teh hijau suam bersama beberapa hirisan nipis pisang kaki, ia akan mewujudkan satu sinergi dalam mengurangkan tekanan oksidatif di dalam badan dari dalam, seumpama perisai pelindung yang membantu badan daripada lemah dengan cepat, di samping membantu saluran darah menjadi lebih anjal, mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular dalam jangka masa panjang, terutamanya pada usia 60 tahun ke atas. Apabila saluran darah dan sistem metabolisme mula berubah, memilih untuk makan pisang kaki bersama teh hijau selepas makan tengah hari secara konsisten boleh membantu melambatkan proses penuaan dan meningkatkan kesehatan secara semula, jadi tanpa memerlukan pil vitamin. Walaupun ia hanya tabiat kecil, hasilnya dalam jangka masa panjang boleh menjadi sangat besar. Selain itu, teh hijau juga mempunyai kesan melambatkan penyerapan gula ke dalam darah. Oleh itu, ia sangat sesuai untuk mereka yang cenderung menghidap diabetes atau mempunyai paras gula darah tinggi, karena ia boleh membantu mengurangkan risiko daripada gula dalam buah pisang kaki tanpa perlu mengelak makanan manis sepenahnya. Ia juga membantu mengawal paras insulin agar tidak berubah-ubah, satu faktor yang mempengaruhi keletihan dan berat badan pada warga emas. Pecual kecil semasa minumnya ialah minum teh hijau suam selepas sarapan atau makan tengah hari, dan jangan minum semasa perut kosong karena ia boleh merengsakkan perut. Dan jika Anda bimbang tentang kafein, Anda boleh memilih teh hijau panggang seperti teh hojicha atau teh hijau kukus yang mempunyai kandungan kafein yang lebih rendah, memberikan rasa yang lebih lembut, selesa untuk perut, dan sesuai untuk mereka yang sukar tidur atau mempunyai tekanan darah tinggi. Walaupun kedengarannya seperti satu formula baru, di banyak kampung di negeri-negeri seperti Perak atau Pahang juga terdapat tradisi yang serupa. Selepas makan tengah hari, mereka sering menikmati buah-buahan bermusim bersama teh suam untuk membantu menyeimbangkan usus dan sebagai pencuci mulut.
Ini adalah satu kebijaksanaan tempatan yang menyembunyikan manfaat kesehatan secara halus dan juga merupakan masa untuk orang-orang tua berehat, berbual dan menikmati kegembiraan sambil menjaga kesehatan. Yang paling penting, meminum teh hijau dengan buah pisang kaki bukan sahaja baik untuk kesehatan, tetapi juga membantu memulihkan semangat. Cuba bayangkan Anda sedang duduk di tepi tingkap pada suatu petang memegang secawan teh yang harum mengunyah setiap hirisan pisang kaki dengan perlahan. Detik itu mungkin bukan sekedar makan dan minum, tetapi adalah penyembuhan jiwa daripada kesibukan hidup, meluangkan masa untuk diri sendiri, berkomunikasi dengan badan bahwa saya masih mengambil berat tentang kamu. Dan sebelum mengakhiri bahagian ini, saya ingin menjemput Anda untuk merenung sejenak. Adakah kawan teh yang akan Anda minum hari ini hanyalah satu tabiat atau satu pilihan yang disengajakan untuk menjaga badan? Jika yang kedua, hanya dengan menambah beberapa hirisan nipis pisang kaki, ia boleh menjadi sumber tenaga senyap yang menyokong badan Anda dengan teguh setiap hari. Bukan sahaja untuk kesehatan hari ini, tetapi juga untuk otak dan jantung Anda pada tahun-tahun akan datang. Jika Anda telah menonton sehingga ke sini dan merasakan video ini, mempunyai sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri Anda dengan lebih baik, sila type nombor 3 di ruangan komen, atau boleh juga tulis beberapa baris perkongsian perasaan Anda pada ketika ini. Jika belum menekan butang langgan, jangan lupa tekan butang langgan dan hidupkan loseng pemberitahuan ya supaya Anda tidak terlepas video-video kami yang seterusnya. Sokongan Anda adalah sumber dorongan yang besar bagi kami. Karena setiap message, setiap tontonan memberikan kami tenaga untuk menghasilkan video yang mesra, bermanfaat, dan menyebarkan harapan kecil ke hati ramai orang lain. Mari kita melangkah bersama-sama. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda resepi sehat yang menggunakan buah pisang kaki sebagai bahan utama yang telah diwarisi sejak sekian lama dalam keluarga dan pusat jagaan warga emas di Jepun. Resepi ini sangat mudah, tidak memerlukan peralatan khas, dan yang penting, ia direka agar badan menerima nutrien sepenuhnya semasa makan. Ini adalah kebijaksanaan yang diselitkan secara halus dalam kehidupan seharian, membantu warga emas menjaga diri dengan yakin tanpa memerlukan suplemen makanan yang mahal. Oleh itu, resepi ini bukan sekadar hidangan, tetapi gaya hidup yang lestari dan menyayangi diri sendiri dalam setiap suapan. Resepi pertama ialah salad tofu, pisang kaki dan walnut yang diolah daripada hidangan tempatan dari wilayah Yamagata, Jepun dengan penekanan pada keharmonian rasa dan nilai pemakanan. Cara membuatnya tidak rumit. Gunakan separuh keping tahu putih, 2 sudu besar kacang walnut, 1 biji pisang kaki masak, sedikit kicap jepun, bijan putih yang dikisar, dan mirin. Pertama sekali, perah keluar air berlebihan dari tohu, kemudian potong pisang kaki menjadi kepingan saiz gigitan, sangai kacang walnut sehingga wangi dan kemudian tumbuk kasar. Seterusnya dalam sebuah mangkuk gaulkan tahu, bijan, kicap, dan mirin sehingga menjadi paste sos yang pekat. Akhir sekali masukkan pisang kaki dan walnut lalu gaul perlahan sehingga sebati. Hidangan ini sangat sesuai untuk sarapan atau sebagai hidangan sampingan untuk makan tengah hari karena ia mudah dihadam, mengenyangkan, dan penuh dengan protein sayuran, serat, lemak baik, dan vitamin C. Yang penting, rasanya lembut dan mudah dimakan walaupun pada musim kurang selera makan, dan ia juga merupakan hidangan pemulih tenaga bagi warga emas pada hari-hari mereka berasa letih. Tambahan pula, tekstur rangup kacang walnut yang kontras dengan kelembutan tahu dan rasa manis pisang kaki membantu merangsang selera dan menjadikan hidangan lebih hidup. Resepi seterusnya yang ingin saya perkenalkan ialah salad pisang kaki yogurt, satu hidangan sarapan yang telah menjadi tren dalam kumpulan jagaan warga emas di kawasan Kuala Lumpur, terutamanya di sebuah pusat pemulihan di daerah Ceras, yang melaporkan bahwa warga emas yang kerap mengambil resepi ini mempunyai sistem penghadaman yang lebih baik, berat badan yang stabil, dan berasa lebih segar pada waktu pagi. Cara membuatnya juga sangat mudah, hanya perlu potong 1 biji pisang kaki masak menjadi kepingan, gaulkan dengan 100 gram yogurt tanpa gula, tambahkan sedikit daun pudina yang dicincang, dan sedikit madu untuk meningkatkan aroma segar. Jika ingin menambah nilai pemakanan, boleh taburkan ke kacang atau serbuk kacang soya panggang untuk menambah kerangupan dan protein.
Apa yang menjadikan resepi ini istimewa ialah gabungan tenaga antara rasa manis masam pisang kaki, kelembutan yogurt, dan tekstur topping yang membantu merangsang usus secara semula jadi. Yogurt mengandungi probiotik yang baik untuk usus, manakala serat daripada pisang kaki membantu merangsang penghadaman dengan lembut, sangat sesuai untuk mereka yang tidak mahu bergantung pada ubat julap atau mereka yang sering melangkau sarapan. Tambahan pula, ia membantu menyeimbangkan semula usus selepas fasa pemakanan yang tidak teratur, satu keadaan yang sering berlaku dalam kalangan warga emas di Malaysia hari ini. Hidangan ini bukan sahaja snack pagi, tetapi juga cara untuk memulihkan sistem penghadaman yang lemah menjadi sihat semula. Satu lagi kelebihan kedua-dua menu ini ialah ia sangat sesuai untuk mereka yang mempunyai masalah mengunyah. Tohu dan yogurt mempunyai tekstur yang lembut dan pisang kaki yang masak juga mudah dikunyah. Jika perlu, ia boleh dicincang halus atau dikisar menjadi puri. Walaupun gigi tidak lagi lengkap atau baru pulih daripada sakit, mereka masih boleh makan dengan selesa dan tetap mendapat nutrien yang mencukupi walaupun pada hari-hari badan lebih lemah daripada biasa. Memberi perhatian yang teliti terhadap keupayaan mengunyah dan menelan seperti ini adalah kunci penting untuk penjagaan kesihatan jangka panjang yang sering diabaikan oleh ramai orang. Cuba fikirkan, adakah sarapan Anda setiap hari hanya sesuatu yang dimakan untuk kenyang atau satu peluang untuk menjaga diri sendiri? Dengan hanya sedikit penyesuaian seperti resepi menggunakan pisang kaki, yogurt, tauhu, dan walnut, Anda boleh mengubah hidangan biasa menjadi satu tempo penyembuhan fisikal dan mental secara semula jadi, sesuai untuk semua peringkat umur, terutamanya pada usia yang memerlukan keseimbangan yang mendalam. Kerana kesihatan yang baik hari ini adalah hadiah berharga yang Anda berikan kepada diri Anda pada masa hadapan. Dan tiada apa yang lebih indah daripada memulakan hari baru dengan perasaan ringan dan mengetahui bahawa Anda telah menjaga badan dengan kasih sayang yang sejati. Sehingga kini kita telah melihat bagaimana buah pisang kaki boleh menjadi makanan tambahan kesehatan yang hebat. Tetapi perkara penting yang sering diabaikan oleh ramai orang ialah buah pisang kaki itu sendiri mempunyai beberapa pantang larang yang jika tidak berhati-hati boleh menjadi bahaya tersembunyi tanpa disedari. Terutamanya bagi warga emas, apabila sistem penghadaman mula menjadi lebih rapuh, gabungan makanan yang salah walaupun sedikit boleh menjadi punca gejala, tidak selesa yang tidak diketahui puncanya. Makanan pertama yang tidak boleh dimakan bersama buah pisang kaki ialah telur mentah. Walaupun kedengarannya sukar dipercayai, tanin dalam buah pisang kaki boleh bergabung dengan protein dalam telur mentah dan membentuk gumpalan pepejal di dalam perut yang boleh menyebabkan gejala kembung, senak, atau loya yang berpanjangan. Terutamanya jika dimakan semasa perut kosong, kesannya boleh menjadi lebih serius daripada yang Anda fikirkan, dan telah ada laporan di banyak klinik warga emas bahwa gejala tidak selesa ini berlaku lebih kerap daripada yang dijangkakan. Makanan seterusnya ialah ketam. Dalam masyarakat Malaysia, sejak dahulu, lagi terdapat kepercayaan untuk tidak makan ketam dengan buah-buahan yang kelat dan pisang kaki tergolong dalam kumpulan ini. Ini kerana kedua-dua ketam dan pisang kaki diklasifikasikan sebagai makanan yang bersifat sejuk, yang boleh menyebabkan sistem penghadaman badan menjadi terlalu sejuk. Terutamanya bagi warga emas yang mempunyai gejala tangan dan kaki sejuk atau badan yang lemah, mereka biasanya akan mengalami gejala kembung, sirit-birit atau keletihan selepas makan. Walaupun kedua-duanya adalah makanan yang baik, ia tidak sesuai untuk dimakan dalam hidangan yang sama. Dan makanan larangan ketiga ialah keledek. Bunyinya pelik bukan? Kerana kedua-dua pisang kaki dan keledek adalah makanan yang baik. Tetapi seperti yang kita tahu, keledek mengandungi banyak kanji dan serat, manakala buah pisang kaki mempunyai tanin yang boleh bergabung dengan kanji dan membentuk gumpalan keras seperti batu di dalam usus. Ini boleh berlaku dalam beberapa kes, terutamanya pada mereka yang kurang minum air atau sering mengalami sembelit. Bagi golongan warga emas yang sistem penghadamannya menjadi perlahan mengikut usia, risikonya lebih tinggi. Semasa kita muda, kita mungkin boleh makan makanan ini bersama tanpa merasakan apa-apa, tetapi apabila usia meningkat, badan bertindak balas lebih perlahan terhadap sesetengah bahan, dan proses metabolisme juga tidak lagi seperti dahulu.
Walaupun ia makanan semula jadi atau nampaknya berkhasiat, jika badan tidak dapat menghadamnya tepat pada masanya atau digabungkan pada waktu yang salah, hasilnya boleh menjadi bertentangan sama sekali dengan apa yang diinginkan. Oleh itu, apabila makan pisang kaki, ingatlah 3 perkara ini. Jangan makan semasa perut kosong, jangan makan terlalu banyak sekaligus, dan kunyahlah dengan teliti sebelum menelan. Buah pisang kaki yang belum cukup masak mempunyai kandungan tanin yang lebih tinggi. Jadi perlu lebih berhati-hati karena ia boleh menyebabkan sembelit kronik atau kembung yang tidak diketahui puncanya. Cuba tanya diri Anda semula sejenak. Setiap kali makan pisang kaki, biasanya kita makan bersama apa? Kadang-kadang, perkara yang kita lakukan mengikut tabiat tanpa berpikir boleh menjadi beban senyap kepada badan tanpa kita sadari. Walaupun ia adalah anugerah alam, jika dimakan pada waktu yang salah atau dengan gabungan yang salah, ia juga boleh menjadi mudarat, karena makanan boleh menjadi ubat dan juga boleh menjadi racun. Memahami perkara ini secara mendalam adalah salah satu kunci penting untuk kita terus melangkah dengan sihat pada usia 60-70 tahun ke atas, tanpa bergantung pada obat, tanpa perlu ke klinik, hanya dengan lebih memahami badan kita sendiri setiap hari. Buah pisang kaki bukan sahaja buah yang manis dan lazat, tetapi juga hadiah berharga dari alam semula jadi. Dan apabila digabungkan dengan betul, buah pisang kaki boleh menunjukkan kekuatannya tidak ubah seperti ubat yang baik. Terutamanya apabila dimakan bersama yogurt, kacang, walnut, dan teh hijau. Ketiga-tiga ini membantu menyeimbangkan bakteria baik dalam usus, mengawal tekanan darah, dan menguatkan sistem imun. Semuanya adalah faktor penting untuk mengekalkan kesehatan di usia tua. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak boleh memandang ringan risiko akibat gabungan yang salah, seperti dengan telur mentah, ketam, atau keledek. Makanan-makanan yang nampaknya tidak berbahaya ini boleh bertindak balas dengan tanin dalam buah pisang kaki, menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini, terutamanya pada warga emas yang mempunyai sistem penghadaman yang lemah. Hanya satu gabungan yang salah boleh menjadi punca rasa kembung, tidak selesa atau keletihan tanpa disedari. Sekarang, saya mahu Anda cuba bertanya pada diri sendiri, adakah apa yang Anda makan setiap hari benar-benar sesuai dengan badan Anda? Karena seringkali, tabiat lama yang kita lakukan tanpa berpikir mungkin menyembunyikan kesilapan kecil, dan apabila usia meningkat, kesilapan-kesilapan kecil itu boleh menjadi akibat yang besar jika kita tidak menyadarinya tepat pada masanya. Walau bagaimanapun, Anda tidak perlu mengubah semuanya serta-merta. Mulakan dengan perkara yang mudah, seperti menambah salad pisang kaki yogurt ke dalam hidangan hari ini, kemudian perlahan-lahan tambah kacang walnut atau nikmati secawan teh hijau, suam selepas makan dengan cara yang sesuai. Pilihan-pilihan kecil seperti ini adalah hadiah yang Anda berikan kepada badan Anda dan akan menjadi asas kesehatan yang baik dalam jangka masa panjang. Karena kesehatan yang baik tidak datang dari keajaiban, tetapi dari perkara-perkara kecil yang Anda ulangi setiap hari. Dan jika bermula dari hari ini, perkara-perkara itu akan menjadi perisai pelindung yang kukuh pada masa hadapan. Bukan hanya untuk hidup lebih lama, tetapi untuk hidup dengan sepenuhnya dan berkualiti setiap hari. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa tekan butang suka dan kongsikan kepada orang yang Anda sayangi. Dan jangan lupa langgan saluran kesehatan warga emas dan hidupkan lonceng pemberitahuan agar tidak terlepas video-video baru kami pada masa akan datang. Terima kasih kerana menemani kami hari ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya.